Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas tajwid tahun 3 pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, apa khabar semua pelajar-pelajar tahun 3 Sekolah Rendah Islam Tenaga Insan? Okey, jadi kelas tajwid untuk hari ini, yang pertama kita akan ulang kaji apa yang kita dah belajar pada kelas yang lalu, iaitu kita belajar tentang makharijul huruf, tempat keluar huruf. Jadi makharijul huruf, tempat keluar huruf hijaiyah. Tempat keluar huruf hijaiyah. Jadi huruf alif, ba, ta sampai ya tu kita namakan sebagai huruf hijaiyah. Kalau ABC tu kita panggil huruf apa? Huruf alfabet. Alfabet. Jadi kalau alif, ba, ta kita panggil huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah ni ada cara-cara nak sebut dia. Bukan sesuka hati saja sebenarnya. Jadi selama ni awak ngaji, awak sebut huruf sin, awak sebut sa. Huruf sa apa awak sebut sa. So kena hari ni pula dalam pelajaran makharijul huruf kita akan betulkan mana yang salah. Okey, jadi makharijul huruf, tempat nak sebut huruf tu, tempat kita nak keluarkan huruf tersebut ada 5 bahagian. Ingat lagi ke? Makharijul huruf 5 bahagian. Yang pertama kita ada al-jawf, rongga mulut. Yang kedua kita ada al-halqu, rongga halqum. Yang ketiga al-lisani, lidah. Yang keempat asy-syafatan, 2 bibir. Yang kelima al-khayshum, rongga hidung. Okey, jadi yang hari ni kita akan belajar al-jawfulah, tapi sebelum tu kita ulang kaji dulu. Kita ada 5 tempat keluarnya huruf hijaiyah. Rongga mulut. Rongga mulut tu maksudnya apa? Rongga, apa yang awak faham tentang rongga? Rongga hidung. Lubang hidung. Rongga mulut maksudnya lubang mulut ke? Ya, lebih kurang macam itulah. Kalau awak buka mulut awak, nampak tak ada lubang kat mulut tu? Sepanjang ruang kosong, sepanjang lubang itu, itulah yang dinamakan sebagai rongga mulut. Yang kedua, rongga halqum. Mulut ni sampailah ke anak tekak. Start daripada anak tekak awak tu sampailah ke bawah, itu rongga halqum. Ataupun rongga kerongkong lah. Rongga kerongkong. Kan perempuan, ada pula belajar perempuan kata, Ustaz, perempuan mana ada halqum? Halqum ni bahasa Arab lah. Tapi dalam bahasa Melayunya rongga kerongkong. Cuma kita lah, kalau bahasa Melayu halqum tu khusus untuk lelaki punya, yang bonggol dekat tekak tu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-halqu, halqum tu merujuk kepada rongga kerongkong lah, tekak-tekak. Okey. Semua orang ada tekak, right? Lelaki perempuan semua ada tekak. Yang kedua, lisan, lidah. Jadi semua orang kenal lah lidah tu apa kan.
Yang keempat, asyafatan, dua bibir. Huruf apa yang kita nak sebut, kita mesti guna dua bibir. Nanti kita akan belajar. Yang kelima, rongga hidung. Huruf apa yang bila sebut, dia mesti pakai hidung. Nanti kita akan belajar juga. Okay? Kita ulang kaji dulu. 5 bahagian. Kita kena ingat 5 bahagian. Yang pertama, al-jawfu, rongga mulut. Al-halqu, rongga halqum. Al-lisan, lidah. Asyafatan, dua bibir. Al-khayshum, rongga hidung. Jadi makharijul huruf tadi saya dah cakap tempat apa? Tempat keluar huruf hijaiyah. So kat mana kita nak tahu huruf alif tu, huruf ba dia keluar kat mana, huruf ta keluar kat mana? Itu yang kita belajar dalam makharijul huruf. Tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Yang mana daripada tempat keluar tu kita dapat bezakan antara satu sama lain. Kita dapat bezakan sebutan huruf sin dengan sebutan huruf tha. Sebutan huruf zai dengan sebutan huruf zal. Nanti kita dapat bezakan bila kita faham tentang makharijul huruf, makhraj huruf. Jadi makharijul huruf kita ada 5 bahagian. Kena hafal, kena ingat. Al-jawfu, rongga mulut. Al-halqu, rongga halqum. Al-lisani, lidah. Asyafatani, dua bibir. Al-khayshum, rongga hidung. Okey. Itu yang kita dah belajar pada kelas yang pertama. Jadi hari ni boleh buka buku teks awak muka surat 3. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok skrin. Kita belajar makhraj yang pertama, makhraj al-jawfi. Makhraj al-jawfi. Okey, perhati dan faham. Tengok gambar tu. Dekat mana kawasan rongga mulut? Semua yang ada anak panah tu, anak panah hitam tu, itu adalah kawasan rongga mulut. Al-jawfu, rongga mulut. Pengertian al-jawfu ialah rongga mulut. Kita dah maklum dah. Sebelum ni kita banyak kali sebut al-jawfu, rongga mulut. Al-jawfu, rongga mulut. Okey. Jadi pengertian al-jawfu ialah rongga mulut. Huruf yang keluar daripada al-jawfu ialah huruf-huruf mad. Iaitu alif, waw, ya. Okey, penting untuk awak faham, bukannya bila awak nak sebut alif keluar daripada rongga mulut, waw keluar daripada mulut, ya keluar daripada bukan macam tu. Apa yang awak faham ialah dekat sini dia kata huruf-huruf mad. Apa yang dimaksudkan dengan huruf-huruf mad? Jadi bila kita tengok dekat sini dia tulis huruf yang keluar dari al-jawfu ialah huruf-huruf mad. Awak kena faham huruf-huruf mad maksudnya bacaan panjang. Bacaan panjang baris atas kita akan jumpa huruf mad alif. Bacaan panjang baris hadapan kita akan jumpa huruf mad waw. Bacaan panjang baris bawah kita akan jumpa huruf mad ya. Nanti kita tengok contoh dekat muka surat 4, tapi sekejap. Kita tengok dulu yang ni, poin yang ketiga. Tempat keluar huruf al-jawf ialah, yang ni kena ingat, dari rongga kerongkong hingga rongga mulut. Boleh tengok gambar ni lah. Daripada rongga kerongkong, daripada tekak tu naik ke rongga mulut. Itu kawasan al-jawfu. Tempat keluar al-jawfu ialah dari rongga kerongkong hingga rongga mulut. Rongga kerongkong hingga rongga mulut. Boleh dapat? Jadi bila awak sebut huruf bacaan panjang, okey, tengok muka surat 4 dulu. Perhati dan baca huruf al-jawf. Yang pertama huruf mad alif. Cara nak kenal huruf sebelum alif berbaris atas. Misal ayat. Misal ni contoh. Awak nampak dekat contoh tu bacaan panjang yang dimerahkan tu. Ada huruf mad alif sebelumnya berbaris atas. Bila kita baca wa ma, bacaan panjang tu wa ma bacaan panjang tu itu datang daripada rongga mulut. Tetapi
awak nak sebut huruf mim tu wa ma. Awak sebut ma, huruf mim tu datang daripada bibir. Syafatan kita belajar kemudian. Cuma saya nak terangkan bunyi mim tu datang daripada makhraj yang lain, tapi bunyi panjang, bunyi panjang bacaan mat tu datang daripada rongga mulut. Al-jawfu wa ma qala. Qala ni pun sebenarnya al-jawfu juga. Cuma dia tak merahkan. Jadi ada dua sebenarnya. Yang pertama dekat sini bacaan panjang alif, yang kedua dekat sini bacaan panjang alif juga. Walaupun alif kecil, dia tetap dikira sebagai huruf mad alif. Boleh dapat? Senang cerita, makhraj al-jawfu ni adalah untuk bacaan panjang. Jadi bacaan panjang baris atas kita akan jumpa huruf mad alif macam ni. Wa ma qala. Jadi panjang tu, suara awak nak panjangkan, itu datang daripada rongga mulut. Yang kedua, huruf al-jaw, huruf waw, maksudnya huruf mad. Okey, bacaan panjang yang ada huruf mad waw. Macam mana kita nak kenal? Huruf sebelum waw berbaris depan. Contoh, misal, tengok yang warna merah tu, wa yaquluna. Jadi bila panjang ni, bacaan panjang ku ni adalah bacaan makhraj al-jawfu. Sama juga dengan lu, bacaan panjang ni. Jadi huruf qaf dia bukan al-jawfu. Huruf qaf kita pakai lidah. Wa yaqu ku, itu lidah, tapi panjang selepas huruf qaf tu wa yaquluna. Bunyi panjang tu, itulah makhrajnya daripada al-jawfu, rongga mulut. Boleh dapat? Jadi panjang kat sini ku, dengan panjang dekat sini lu, bunyi panjang tu daripada rongga mulut al-jawfu. Macam tu juga dengan ini, yang ketiga, huruf mad ya. Sebelum huruf ya berbaris bawah. Sebelum huruf ya berbaris bawah. Contoh, fi dini. Kita nampak warna merah tu ada huruf ya, huruf mad ya, sebelumnya berbaris bawah, bacaan panjang yang huruf ya. Macam tu juga dengan kalimah fi. Ni pun sebenarnya al-jawfu juga. Kita nampak ada huruf mad ya, sebelumnya huruf fa berbaris bawah, huruf berbaris bawah. Jadi bacaan panjang fi, di, panjang hi, itu panjang hi itu datang daripada rongga mulut al-jawfu. Boleh dapat? Semula tengok balik muka surat 3. Al-jawfu ialah rongga mulut. Huruf yang keluar dari al-jawfu ialah huruf-huruf mad. Maksudnya bacaan panjang yang ada huruf mad. Huruf mad alif, huruf mad waw, huruf mad ya. Contoh, kita tengok dekat muka surah 4 tadi, bacaan panjang wa ma qala. Ma tu kita baca panjang, qala la tu pun kita baca panjang. Jadi kepanjangan tu yang awak panjangkan tu, itu datang daripada rongga mulut. Macam tu juga dengan bacaan panjang huruf waw. Wa yaquluna, bunyi awak panjangkan, datang daripada rongga mulut al-jawfu. Macam tu juga dengan bacaan panjang huruf ya. Fi dini, awak panjangkan i tu, bunyi panjang i tu datang daripada rongga mulut al-jawfu. Boleh dapat? Senang je al-jawfu ni. Okey. Okey. Aktiviti. Sekejap je. Hari ni pelajarannya sekejap. Okey, muka surat 5, aktiviti. Yang pertama, murid dalam kumpulan. Jadi awak duduk kat rumah, tak ada kumpulan lah. Kumpulan awak dengan saya. Saya dengan awak satu kumpulan. So kita sama-sama kumpulan membaca petikan dari surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3 dengan betul. Ni nampak ayat Al-Quran kat atas tadi, muka surah 4.
kita akan baca ayat tersebut. Okey. Kita tengok dulu aktiviti dia apa. Yang pertama kita akan baca. Yang kedua kita akan senaraikan kalimah-kalimah yang mengandungi huruf-huruf makhraj al-jauf. Kita akan kenal pasti dekat mana bacaan panjang. Yang bacaan panjang itulah makhraj al-jaufi. Yang ketiga, murid menyebut kalimah-kalimah yang tersenarai dengan betul. Lepas awak dah senaraikan, awak kena baca dengan betul. Yang keempat, murid dalam kumpulan berbincang dan menjawab soalan di dalam buku teks. Yang pertama, soalannya, nyatakan pengertian al-jaufu. Yang kedua, senaraikan huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-jaufi. Okay, senang saja. Kita akan buat sama-sama. Boleh? Yang pertama kita akan sama-sama baca. Ni muka surah 4. Nampak ada ayat Al-Quran dekat bawah tu, 3 ayat saja. Kita akan baca sama-sama. Okey, saya baca, awak ikutlah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat pertama ni macam mana kita nak baca? Siapa yang baca alam? Salah. Kesian. Macam mana nak baca dia? Kita baca dengan nama huruf. Huruf apa yang ada kat situ? Huruf alif, huruf lam dan huruf mim. Okey, untuk huruf yang atasnya ada tanda panjang. Nampak dekat atas lam tu ada tanda panjang, dekat atas mim tu ada tanda panjang. Kita kena baca dengan 6 harakat. Awak kira lam. Okey. Jadi saya akan baca, kemudian awak ikut. Kita baca sama-sama lah. Kita tak baca sama-sama. Tukar cara. Saya baca dulu, kemudian awak ikut. Boleh? Okey. Saya baca dulu. Ayat pertama, alif lam mim. Boleh? Sama-sama ikut. 1, 2, mula. Alif lam mim. Boleh? Okey, tu ayat pertama. Ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fih. Sama-sama ikut. 1, 2, mula. Zalikal kitabu la raiba fih. Sambung. Hudal lil muttaqin. 1, 2, mula. Hudal lil muttaqin. Okey, apa maksud tanda 3 titik kat sini ni? Nampak tak atas ni? Fihi ada 3 titik 2 kali. Apa maksud tu? Maksudnya kita boleh berhenti dekat salah satu tempat. Awak boleh berhenti dekat titik yang pertama atau titik kedua. Kalau awak berhenti dekat yang pertama, dekat kedua tak boleh berhenti. Kalau awak nak berhenti dekat yang kedua, yang pertama ni jangan berhenti. Pilih salah satu sahaja. Tadi kita berhenti dekat yang kedua lah. Okey. Ayat ketiga pula. Ayat terakhir. Saya baca dulu, awak dengar, lepas tu baru ikut sama-sama. Saya baca dulu ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay, 1, 2, mula. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Okey, kemudian dia suruh buat apa tadi? Lepas baca, kita senaraikan kalimah yang mengandungi huruf makhraj al-jaufi. Jadi kita cari dekat mana yang ada bacaan panjang. Bacaan panjang ni maksudnya bacaan mad lah, yang ada huruf mad alif, huruf mad waw, huruf mad ya.
Ayat pertama alif lam mim tu tidak ada bacaan mad. Jadi tak ada dekat situ lah. Kita tengok ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fi. Ada tak? Ada. Iaitu dekat sini. Bacaan panjang. Zalika. Okay, za tu bacaan panjang dekat situ. Panjangnya za tu, ha tu daripada makhraj al-jawf. Kemudian zalikal kitabu, ta kita baca panjang. Jadi panjang tu kita, panjang tu datang daripada makhraj al-jawf. Mana lagi kita baca panjang? La zalikal kitabu la awak panjang, tu datang daripada rongga al-jawfu. La raiba fi. Okey, dekat sini fi, bacaan panjang fi itu pun adalah daripada makhraj al-jawf. Hudal lil muttaqin, bacaan panjang baris bawah huruf ya, itu juga adalah makhraj al-jawf. Ayat 3 alladzina, bacaan panjang. Zi tu hi, bunyi panjang hi tu adalah daripada makhraj al-jawf. Alladzina yu'minuna, bacaan panjang huruf waw. Bunyi u tu daripada makhraj al-jawf. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Ada dua bacaan panjang kat sini. Yang pertama bacaan panjang huruf ya, wa yuqi. Yang kedua bacaan panjang huruf waw. Kita potong, alamak, jadi besar sangat. Okey. Kita ada dua kan kat situ. Yang pertama bacaan panjang qi, yang kedua bacaan panjang huruf waw mu. Jadi panjang hi dengan hu tu dua-dua daripada makhraj al-jawf. Wa yuqimunas solata, la kita baca panjang. Walaupun dia huruf waw, tapi kalau kita nampak ada alif ke atasnya, maksudnya kita pakai yang alif kecil ke atas tu. Maksudnya dia dibaca panjang lah, bacaan mad alif. Solata, jadi panjang. Ha tu datang daripada rongga mulut al-jawf. Wa mimma, ma panjang al-jawf. Razaqnahum, na panjang al-jawf. Yunfiqun, kun panjang al-jawf. Boleh dapat? Boleh? Ingat tempat ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siapa yang dekat rumah tu ada buku teks, tolong tandakan 13 tempat ni. Saya bagi masa 10 saat. Lepas tu saya nak tekan X ni, nanti dia akan hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak sempat? Jangan risau, ni kan YouTube, boleh rewind. Rewind lepas tu awak pause. Okey. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Nombor 2 tadi kita menyenaraikan kan. Nombor 3, murid menyebut kalimah yang tersenarai dengan betul. Okey. Jadi awak kena misal kata dalam peperiksaan, awak kena keluarkan mana yang ada misal al-jawfu. Jadi bila kena keluarkan misal, awak kena tulis satu perkataan penuh. Contoh, zalika, al-jawfu dekat mana? Dekat za panjang tu kan. Awak tak boleh tulis za sahaja, awak kena tulis satu ayat yang penuh. Apa ayat dia? Zalika, itu satu perkataan. Awak kena tulis satu perkataan ni, zalika, baru dikira jawapan yang betul. Tempat panjang yang kedua, al-kitabu. Awak tak boleh tulis ta sahaja, awak kena tulis penuh. Al-kitabu. Kitabu. Boleh dapat? Bacaan panjang yang ketiga, la. Ni memang satu perkataan lah, tak ada masalah. La ni satu perkataan.
Raiba tak ada kataan panjang. Jadi boleh skip. Fihi. Awak tak boleh tulis fi saja, kena tulis penuh. Tulis fihi. Hudal lil muttaqin. Awak tak boleh tulis qin saja, kena tulis penuh. Lil muttaqin. Okey. Alladzina. Awak tak boleh tulis zi saja, kena tulis penuh. Alladzina. Okey, size pen dia agak besar. Jadi okey, kena tulis penuh. Alladzina yu'minuna. Awak tak boleh tulis nu saja, kena tulis penuh. Yu'minuna. Bil ghaibi tak ada bacaan panjang. Wa yuqimuna. Kat sini ada dua bacaan panjang, jadi tulis penuh lah. Wa yuqimuna ni satu kalimah. Oops, apa ni? Wa yuqimuna ni satu kalimah. Kemudian as-salata ada bacaan panjang. As-salah ni satu kalimah, kena tulis satu kalimah penuh. Tak boleh tulis la sahaja, tak boleh. Wa mimma satu kalimah. Tu tak ada masalah. Razaqnahum, tak boleh tulis na sahaja, kena tulis penuh. Razaqnahum. Yunfiqun, tak boleh tulis kun sahaja, kena tulis penuh. Yunfiqun. Boleh? Maksudnya kalau dalam periksa ke latihan ke disuruh tulis misal, awak cari misal daripada ayat Al-Quran, awak kena tulis kalimah penuh. Tak boleh tulis bacaan panjang tersahaja. Macam tadi saya cakap zalika, tak boleh tulis za sahaja, kena tulis zalika. Boleh dapat? Okey. Siapa nak tanda boleh pause video ni, sebab saya akan tekan X sekarang. Okey. Yang keempat, murid dalam kumpulan bincang dan menjawab soalan dalam buku teks. Alright. Yang ini saya nak para pelajar ambil buku tulis awak. Buku tulis, jawab dua soalan ni. Yang pertama, nyatakan pengertian al-jauf. Kat mana pengertian al-jauf? Kita bincang sama-sama jawapannya, tak ada masalah. Siapa yang tak tahu, buka surat 3, nampak? Pengertian al-jauf ialah rongga mulut. Pendek saja jawapan dia. Pengertian al-jauf ialah rongga mulut. Itu sahaja jawapannya, pendek kan? Soalan kedua, senaraikan huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-jauf. Apa huruf yang keluar daripada makhraj al-jauf? Iaitu alif, waw, ya. Senang je. Boleh? Takkan yang senang ni pun tak buat. Sebab masa kelas pertama tak ramai pun yang hantar latihan dekat saya, dekat WhatsApp. Kalau tak silap saya ada suruh buat latihan kan. Ni jawab semua soalan ni. Erti makharijul huruf pada istilah. Berapa bahagian makharijul huruf dekat muka surat 2. Berapa bahagian senaraikan. Saya rasa ada seorang je hantar kat saya. Jadi untuk hari ni saya nak awak siapkan latihan untuk kelas yang lalu. Pada muka surat 2 tu, pengertian makharijul huruf, berapa bahagian makharijul huruf, senaraikan bahagian-bahagian makharijul huruf. Jawapan untuk soalan muka surat 2 ni saya dah bincang pada video yang pertama. Kalau awak tak tahu, nak tahu jawapan dia apa, tengok balik video yang pertama tu. Saya ada bincangkan jawapan. Okey, siapa yang belum buat latihan yang pertama tu, buat latihan pertama dan yang kedua hari inilah. Latihan kedua hari ni senang saja. Pengertian al-jauf, iaitu rongga mulut. Selesai. Senaraikan huruf-huruf keluar dari makhraj al-jauf. Alif, waw, ya. Selesai. Senang je latihan untuk hari ni. Tapi saya nak awak tulis kat buku tulis dan hantar kepada saya melalui WhatsApp. Tahukah anda huruf alif, waw, ya pada makhraj al-jauf berlaku ketika hukum mat sahaja. Maksud ni yang saya terangkan tadilah. Al-jauf ni dia hanya berlaku pada bacaan panjang. Yaquluna, awak baca panjang, hu itu al-jauf. Fi dini, panjang, hi itu datang daripada al-jauf. Wa ma qala, panjang tu daripada al-jauf. Okey.
amalkan, mensyukuri dengan nikmat Allah. Jadi hari ni macam-macam Allah bagi kita nikmat. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat makan, nikmat minum. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja kelas tajwid untuk hari ini. Jangan lupa siapkan latihan. Siapa yang tak buat lagi latihan pertama, tolong buat dekat muka surat 2 tu, latihan muka surat 2, dan juga latihan kedua pada muka surat 5. Boleh? Hantar dekat WhatsApp. Nanti saya bagi tahu mak ayah awak, okey? Siapa yang dah buat latihan pertama, bagus. Buat latihan kedua saja. Tapi jangan lupa hantarlah. Latihan pertama dan latihan kedua hantar dekat WhatsApp. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa pada kelas yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.